Jadi kita berdoa banyak-banyak, minta Allah Ta'ala beri pada kita taufik untuk berdiri pada malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Mana kalau terlepas tahun ini pun jangan bimbang, tahun yang akan datang akan ada lagi. Doa khusus untuk malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimta ay lailatul qadr ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fi?" Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kiranya in alimtu?" Tengok salah bagi. Bagaimana kiranya saya mengetahui akan malam Lailatul Qadar itu dengan tepat? Mana aku tengok tanda-tanda dia ada. Apa yang saya nak baca? Nabi kita ajar kepada Aisyah, ikut semua tuan-tuan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya Engkau sentiasa memaafkan salah silap hamba-hambamu, lagi suka memaafkan, oleh itu maafkanlah kesalahanku. Baca doa ni setiap malam, setiap masa 10 akhir Ramadan ni, baca je doa ni. Ada setengah orang tanya, ada tambahan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Jadi riwayat karimun tu dipertikaikan oleh sebagian ulama. Ada mengatakan riwayat itu sahih, ada yang mengatakan tidak sabit. Yang sabitnya hadis riwayat Tirmizi yang ada di depan kita ni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tapi sebagai doa tidak menjadi masalah, cuma dari sudut sanadnya. Baiklah, Lailatul Qadr, kemunculan bulan Ramadan. Menurut huraian ulama rahimahumullah, Lailatul Qadri merupakan kemuncak. Lailatul Qadri kemuncak bulan Ramadan kerana kemuliaan yang diterangkan dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat Islam digalakkan menghayati 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan dengan amal ibadat, dengan membaca Quran, dengan memperbanyakkan beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang perempuan yang tak boleh salat, tak boleh baca Quran, dia boleh beristighfar, dia boleh selawat, dia boleh bertaubat, dia boleh bermunajat, dan boleh segala-galanya lain daripada salat dengan baca Quran. Jangan duduk susah hatilah. Orang perempuan susah hati, kata saya tak boleh solat dah ustaz, waktu boleh solat tak pergi masjid pun. Waktu tak boleh tu menangis. Ini masalah dia ni. Orang-orang yang tekun beribadat pada 10 malam yang tersebut akan mendapat rahmat yang dijanjikan, kerana telah sabit dalam hadis-hadis yang sahih bahawa malam Lailatul Qadr wujud pada salah satu daripada malam-malam yang 10, terutamanya malam-malam witir 21, 23, 25, 27, 29. Orang-orang yang tekun beribadat pada malam tersebut untuk menemui malam Lailatul Qadr akan mendapat rahmat yang dijanjikan itu, sama ada dia dapat menemui dengan melihat sesuatu yang luar biasa. Tengok ni, kita ni nak luar biasa selalu. Apa dia luar biasa tu? Atau tidak dapat menemui dan tidak melihat apa-apa. Aku tak nampak apa ni, Lailatul Qadar ke? Memang Lailatul Qadar mari, cuma kita tak nampak. Kerana yang penting seperti yang tersebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang telah diterangkan dalam bahagian yang lalu. Yang pertama sekali, menghayati masa tersebut dengan amal ibadat. Bagi kitanya buat kerja je, tanda tak tanda qabul, itu Allah punya kuasa. Yang kedua, beriman dengan yakin bahawa malam Lailatul Qadr itu adalah benar dan dituntut menghayatinya dengan amal ibadat. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah, Lailatul Qadar berulang setiap tahun. Ada satu kumpulan dia panggil Rafidah, kumpulan Syiah, dia mengatakan Lailatul Qadar berlaku sekali saja pada zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dak dah. Jadi ambil pokok mula, muntah Lailatul Qadar sudah. Pokok Syiah ni kira apa dengan dia? Kita Ahlus Sunnah, Lailatul Qadar berulang setiap tahun. Yang ketiga, amal ibadat itu dikerjakan kerana Allah semata-mata dengan mengharapkan rahmat dan keredaannya. Sebelum itu, ingat ni, sebelum hari Lailatul Qadar tu kita buat persiapan dengan bertaubat dengan sebenarnya, taubatan nasuha, dan terus beristiqamah, tetap teguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan. Barulah insya-Allah kita dapat masa yang besar itu. Jadi banyak orang yang menyaksikan malam Lailatul Qadar. Imam Nawawi kata malam Lailatul Qadar
dapat disaksikan oleh orang yang dikehendaki oleh Allah pada tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang telah diterangkan dengan jelas dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diberitakan juga oleh orang-orang yang saleh. Kemudian Imam Nawawi kata, dengar ni, kepada penyebar-penyebar cerita Lailatul Qadar, Imam Nawawi menyebutkan penjelasan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, bahawa orang yang dapat menyaksikan malam Lailatul Qadar, elok dia menyembunyikan perkara-perkara yang telah disaksikan supaya terselamat dia daripada perasaan riak. Satu, dan hendaklah dia berdoa pada saat yang berkaitu dengan ikhlas dan sepenuh-penuh yakin dengan permohonan yang disukai mengenai agama dan dunianya, dan biarlah kebaikan doanya itu untuk kebaikan dan keselamatan agama dan hari akhirat. Jadi janganlah ni tidak ni pagi-pagi duduk siarah, oi hari malam Lailatul Qadar, guru saya fulan telah mengesahkan dia telah nampak Lailatul Qadar. Ini semua cerita-cerita yang tidak dibuat oleh golongan salafus saleh. Yang pertama, betulkah kita tengok tu? Mungkin kita khayal saja, imagine dalam kepala kita, Lailatul Qadar ni duk sebar, maka anak murid pun pentasuk pun sebar jugalah. Itu pentasuk sebar, pemalah macam kita ni semangat juga, Lailatul Qadar dah malam, beres malam ni tak payah pergi tarawih. Buat beres ni pula ambil kesempatan lain pula. Jadi dua kumpulan ni tak betul belaka. Kalau jumpa alhamdulillah, kalau tak jumpa tak usah duduk bincang, tak usah duduk sibuk. Tapi jangan duduk sebar-sebarkan, kerana Imam Nawawi kata jangan duduk sebarlah benda tu. Ikhlaskan kepada Allah Taala, jangan duduk banyak dengan benda lain. Tajuk yang terakhir, tanda-tanda mengenai malam Lailatul Qadar. Ada ke tidak tanda-tanda ni? Ada sebahagian ulama menyebut tanda sini, tuan-tuan kena ingat, ada tanda yang betul, ada tanda yang tak betul. Ada yang berkata orang yang menemui malam Lailatul Qadar, dia melihat nur yang terang benderang di segala tempat sehingga pada segala ceruk gelap gelita. Tak nampak cerah langit, tu Lailatul Qadar. Kebetulan pula dia duduk tepi bandar, cerah selalulah, kena lampu spotlight. Ada pula yang berkata dia mendengar ucapan salam, kan dalam Quran kata salamun hiya hatta matla'il fajr, dengan kata-kata yang lain daripada malaikat. Dia dengar, dia apa, iklan esok aku dah dengar salam semalam. Ada juga yang berkata dia melihat segala benda termasuk pohon-pohon kayu rebah sujud, tengok pokok kayu sujud. Ada pula yang berkata doa permohonannya makbul, dia sendiri confirm dia makbul. Imam At-Tabarani rahimahullah memilih kaul yang menegaskan bahawa semuanya itu tidak lazim, tidak semestinya dia dapat melihat, kerana tidak disyaratkan melihat sesuatu atau mendengarnya untuk menemui malam Lailatul Qadar. Jadi kita kata beberapa tanda-tanda yang tidak sahih ni saya sebut pada tuan-tuan untuk peringatan. Tengok pokok sujud, boleh jadi kalau orang tengok dalam khayalan dia berlaku, boleh jadi. Tetapi kalau nak tengok pokok sujud, pakak mari belaka, ambil gambar siap selfie lagi, masuk dalam Facebook esok, pokok dah sujud malam, confirm Lailatul Qadar. Tak. Tengok tanda-tanda yang ini. Kata di Ubay bin Ka'ab, di antara tanda yang sahihnya, pagi esoknya matahari naik bersinar, sinaran dia tidak begitu keras, maknanya lembutnya cara dia. Pada malamnya pula cerah, bercahaya, tidak terlalu panas dan sejuk. Itu tanda-tanda yang ada. Tapi tanda-tanda yang tak sahih tadi, sebahagiannya kata pokok sujud di bumi kemudian bangun semula, ini tak sahih. Air laut akan menjadi manis pada malam tersebut, ini tak sahih. Jadi kalau kita nak tahu Lailatul Qadar, pergi duduk iktikaf tepi laut, celuk laut, masih lagi tak Lailatul Qadar lagi. Ini semua tak sahih. Ada yang mengatakan anjing tidak menyalak malam tu. Orang duduk kat orang Cina, kalau tak bunyi anjing tu Lailatul Qadar, bangun cepat-cepat tahajud. Banyak lagi lah. Ini semua tanda-tanda yang tidak sabit, yang tidak sahih. Yang penting bagi kita para jemaah ialah taat, mengerjakan amal ibadat kerana Allah semata-mata, kerana balasannya tetap terjamin dan akan dapat nikmati di dunia dan di akhirat. Itulah cerita Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Taala beri anugerahkan kepada kita semua dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla.